tak tahu cara bagaimana nak jawab pun problem juga. Kan? Semua orang boleh hafal, tapi tak semua orang boleh menjawab. Jadi kena dapatkan, latihkan diri untuk skill menjawab tu ya. Alright. Kita akan lihat tentang ini. Okay. Sekejap kita setting balik. Alright. Baik, pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya, kita tahu bab ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu Khulafa' Ar-Rashidin, kemudian juga kita belajar tentang Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Turki Utsmaniyah dan juga pertembungan tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Okey, jadi itu secara umumnya. Jadi kita nak lihat khalifah. Okey, khalifah kamu paling penting iaitu kamu kena ingat tentang maksud dia, iaitu maksud dia ialah pengganti, dan juga kalau daripada konteks agama iaitu tanggungjawab dia lah untuk kemurnian dan Islam dan mengekalkan keharmonian. Okey. Kemudian cara bagaimana pemilihan khalifah itu dibuat, kita tahu ada 4 cara. Okey, pertama musyawarah atau syura. Ingat yang ini memang selalu keluar dalam exam, iaitu cara pemilihan khalifah. Okey, musyawarah atau syura, kemudian cadangan nama daripada khalifah sebelum ini. Okey, kemudian pemilihan daripada beberapa orang calon, okey, dan juga pencalonan sekelompok masyarakat. So kalau musyawarah kita tahu pelantikan Saidina Abu Bakar. Kemudian kalau daripada nama daripada cadangan khalifah terdahulu kita tahu untuk Saidina Umar. Kemudian kalau pemilihan daripada beberapa orang calon, ada 6 orang calon. So yang terpilih ialah Saidina Osman, dan sekelompok masyarakat pula, okey, pencalonan sekelompok masyarakat adalah Saidina Ali. Okey. Dan tugas tugas khalifah ini adalah seperti biasa, okey, pelihara kedudukan Islam, tadbir negara mengikut hukum syariah, kemudian menitik beratkan sistem politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Begitu juga dengan okey, sekelompok masyarakat tu, bagus soalan tu. Baik, sekelompok masyarakat yang telah mencalonkan Saidina Ali adalah sekelompok masyarakat daripada puak Khurasan. Khurasan ini sebenarnya adalah datang daripada kelompok-kelompok Parsi, okey, yang sekarang ni dipanggil Iraq dan Iran. Dan mereka jugalah daripada kelompok inilah wujudnya masyarakat yang dipanggil Syiah. Okey, sekelompok Islam yang dipanggil Syiah. Sekelompok inilah yang sebenarnya memilih Saidina Ali baik. Kemudian tugas mereka iaitu teruskan ajaran, lantik dan lucut jawatan pegawai, okay, kekalkan perpaduan rumah dan pelbagai lagi. Dan bagaimana syarat pemilihan untuk menjadi khalifah? Syarat pemilihan untuk menjadi khalifah mestilah lelaki yang merdeka, beragama Islam, berpengetahuan tentang Islam, mematuhi perintah Tuhan, okay, melaksanakan hukum Allah, adil, berakhlak baik, tubuh mesti sihat, tak boleh cacat, sempurna, cerdas, fikiran dan warak, dan pandai mentadbir kerajaan. So, ini bahagian pertama tentang khalifah, iaitu daripada subtopik di dalam Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, Khulafa' Ar-Rashidin tu. Baik. Seterusnya kita lihat iaitu apakah sumbangan Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, ini pun selalu juga ditanyakan okey, daripada Khulafa' Ar-Rashidin ini, daripada sumbangan keempat-empat khulafa ini. Okey, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Okey, gelaran dia ialah penyelamat umat Islam. Okey, dan kerana apa dipanggil As-Siddiq? Kerana yakin akan kebenaran kata-kata Nabi. Okey, sifat dia jujur, setia kepada baginda, dan apakah tindakan? Ini paling penting, tindakan dia. Okey, iaitu hapuskan orang Islam yang murtad. Bahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah. Dan juga hapuskan orang Islam yang enggan membayar zakat. Okey, kemudian perkenalkan bayaran gaji tentera, undang-undang tanah dan hak golongan mawali, pertahankan Madinah daripada serangan Parsi, Rom dan Timur. Okey, dan Rom Timur lah. Baik. So kalau kat sini, Khalifah Abu Bakar terkenal dengan satu sumbangan dia, iaitu dia telah menyerang ataupun telah menghapuskan golongan Al-Riddah. Pernah dengar golongan Al-Riddah? Kan?
So Al-Riddah tu yang mana satu ni? Golongan Al-Riddah. Okay, cikgu take note benda ni, golongan Al-Riddah. Okay. Yang ini selalu keluar lah dalam soalan objektif pun ada golongan Al-Riddah. So take note benda ni, golongan Al-Riddah sebenarnya adalah golongan yang murtad, okay, mengaku nabi palsu dan juga enggan membayar zakat. So tiga ni. Okay, murtad, kemudian nabi palsu dan juga tak mahu bayar zakat. So itu golongan Al-Riddah. Itu Khalifah Abu Bakar. Kemudian Khalifah Uthman pula, Uthman bin Affan, okay, dari sudut kepribadian dia, sorry. Kita buat pergi Uthman dulu, kita pergi Umar dululah. Kan? Okay, Umar Al-Khattab. Digelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bermaksud pemerintah, atau ketua kepada golongan mukminin ataupun golongan Islam. Baik. Umar memang garang, berani, tegas, berterus terang, dan Umar lah berlakunya zaman keemasan, the golden age of Islam di Madinah, di mana apa yang berlaku adalah banyak berlaku pembaharuan politik, seperti dialah yang telah menubuhkan Majlis Syura. Di sini yang macam hari tu ada orang tanya, ada Majlis Syura ke Majlis Musyawarah ke yang satu. Baik. Kena ingat pemilihan Khalifah Abu Bakar inilah waktu ini tidak ada Majlis Syura tapi dipanggil Musyawarah. Yang waktu ini dipanggil Khalifah Abu Bakar ni iaitu Musyawarah. So Majlis Syura bermula pada zaman Umar. Take note benda ni perbezaan dia. Kemudian juga kita lihat melantik wali, kemudian adanya penubuhan pelbagai jabatan seperti tentera, polis dan cukai. Jabatan kehakiman, hakim bergaji lumayan supaya tidak berlaku penyelewengan. Pendidikan Quran, pengenalan cukai dan jizyah serta menumbuhkan Baitul Mal. Itu Umar Al-Khattab. Kemudian Uthman pula. Uthman bin Affan, dia digelar Zun Nurain kerana dia telah mengahwini 2 orang puteri ataupun 2 orang anak perempuan Nabi Muhammad. Setelah salah seorang daripadanya meninggal dunia, maka dia kahwini kakak atau adiknya, kata salah cikgu. Kemudian Uthman bin Affan ni dia seorang hartawan dan dermawan, dan dari segi politik, sumbangan beliau adalah meluaskan empayar ke Cyprus, Afghanistan dan juga Tripoli. Tapi yang paling orang ingat tentang Uthman bin Affan apa tahu? Iaitu beliaulah yang telah membina Angkatan Tentera Laut Islam. Ingat, kalau ingat Tentera Laut Islam, ingatlah Uthman. Macam tu. Dan satu lagi sumbangan dia yang paling hebat iaitu memperkenalkan atau mengisytiharkan naskah Al-Quran Mashhaf Uthmani. Al-Quran yang kita telah gunakan sampai sekarang. Itu Mashhaf Uthmani. Kemudian mengekalkan jizyah iaitu cukai. Jadi itu sumbangan Uthman. Dan yang terakhir Ali bin Abu Talib, iaitu beliau adalah bersifat berani, pahlawan, berpengetahuan luas tentang perundangan Islam. Dan tindakan beliau adalah banyak kepada menyelesaikan masalah berkaitan perundangan Islam, menghentikan perang Siffin. Ingat perang Siffin, ingat Ali. Perang Siffin dikaitkan dengan Ali. Kemudian beliau telah membina markas tentera di Parsi dan Syria, meneruskan jizyah kepada zimmi, iaitu golongan yang bukan Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Islam. Dan tidak menentangnya. Itu dipanggil zimmi, kafir zimmi. So kafir zimmi ini dikenakan cukai. Dikenakan cukai. Habis itu kalau orang tanya, kalau kafir zimmi dikenakan cukai, orang Islam kena cukai tak? Anyone? Kena. Tapi dipanggil cukai ke? Dipanggil? Dipanggil zakat. Dia tak panggil cukai. Kalau untuk orang Islam dipanggil zakat. Zakat means cukai juga.
Tapi zakat untuk orang Islam saja. So orang Islam pun still kena bayar. Okay. Macam di Malaysia di Malaysia tau, di Malaysia kalau anda perhatikan orang Melayu Islam zakat memang kena bayar lah. Tetapi cukai pun kena bayar. Ada dua benda yang kena bayar. Compared to yang non-Malays ataupun non-Muslim di Malaysia ni, mereka memang tak perlu bayar zakat. Tapi mereka perlu bayar cukai. So sebenarnya siapa yang lagi banyak kena bayar cukai? Okay. So maknanya orang Melayu Islam gitulah sebenarnya yang kena bayar lebih banyak. Cukai pun kena bayar, zakat pun kena bayar. Nampak? Tapi tak apalah. Okay. Itu kita boleh fikirkan lah. Seterusnya, kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kita tahu ada dua tahap. Okay, ini diterangkan. Tahap satu yang berpusat di Damsyik dan tahap yang kedua berpusat di Spanyol, okay, iaitu di Cordoba. Okay, yang berpusat di Cordoba. Dan kalau kita lihat tahap satu dan tahap dua tu, pengasasnya pun berbeza. Tahap satu tu, pengasasnya ialah Muawiyah Abu Sufyan. Okay, dan nama tu diambil daripada nama bapa saudara. Oh, okay. Tiba-tiba terputus ya? Muskil. Kenapa macam asal? Dah lama tak putus sebenarnya. Dah lama tak putus Okay, since dah stabil lama kan. Okay, tak. Terputus. Cikgu sendiri pun terputus. Tiba-tiba je. Okay. Kita sambung balik Okay, baik. So, kita lihat. Okay. Kita lihat Muawiyah ni ataupun kerajaan. Ada yang confused tentang kelas. Okay, baik. Tahap satu di Damsyik, okay, dan diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan nama Umayyah itu diambil daripada nama bapa saudaranya Umayyah bin Abu Syams, dan berlakulah penyerahan kuasa daripada Sayyidina Hasan kepada Hasan bin Ali, maknanya anak kepada Sayyidina Ali. Okay, yang Khulafa' Rashidin tadi. Okay, anak dia telah menyerahkan kuasa kepada Muawiyah supaya dapat elakkan perpecahan dan pergaduhan lah. Itu tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua iaitu di Spanyol, iaitu di Cordoba. Okay, di Cordoba iaitu kita lihat pusat pengajian tinggi ditubuhkan iaitu oleh Abdul Rahman yang ketiga. Okay, dan juga perpustakaan iaitu Al-Hakam. Kemudian juga kita lihat Cordoba menjadi jambatan ilmu antara dunia Islam dan juga Eropah, dan terbentuknya Masjid Cordoba. Kita pernah tengok ni Masjid Cordoba kan. Menara, kubah, tiang marmar tu semua adalah unsur-unsur Islam. Yang telah dibina sejak daripada zaman Bani Umayyah ni Baik. Kemudian Cordoba juga menjadi pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa, serta antara tempat-tempat yang terkenal adalah seperti Seville, Granada dan juga Toledo. Ini adalah pusat ilmu, di mana pusat penterjemahan karya Yunani, dan Baitul Mal adalah sumber pendapatan, yang dikolek dan disimpan di Baitul Mal, dan diambil daripada sumber-sumber seperti kharaj, jizyah, usyur, ghanimah dan juga zakat. Kemudian kita lihat je sumbangan politik di Damsyik, iaitu kita lihat masih lagi menggunakan sistem khalifah sebagai ketua pemerintah. Kemudian ada sistem wazarah. Wazarah ni maknanya wazir. Kaitkan wazarah dengan wazir. Wazarah menteri lah. Ya, tapi wazarah maknanya banyak lah.
So itu pelantikan wazir untuk mengetuai pentadbiran pusat. Kemudian ada sistem gubernur untuk wilayah-wilayah. Kemudian ada sistem urus setia. Untuk kumpul rekod, urus surat cukai, ketenteraan, polis dan pelbagai lagi. Dan ada wujud satu yang baru, sistem yang baru iaitu hijabah. Dan hijabah ni adalah untuk keselamatan khalifah supaya tidak terancam dan tidak dibunuh oleh puak-puak yang tidak bersetuju dengan khalifah. Kemudian daripada sini Bani Umayyah telah membentuk jabatan-jabatan baru seperti cukai, jabatan surat menyurat, jabatan urusan am dan juga cop mohor. Kemudian juga ada Diwanul Jundi iaitu ketenteraan. Maknanya jabatan ketenteraan, dan juga pemerintahan. Ada juga Angkatan Tentera Darat dan Laut. Ini kira kata kesinambungan daripada zaman Khalifah Uthman. Dan hukuman berdasarkan ijtihad. Ijtihad ni maknanya adalah berdasarkan pertujuan dan analisa daripada para ulama. Itu ijtihad. Kemudian kita lihat seterusnya sumbangan daripada sudut sosial. Yang tadi itu sumbangan politik. Sumbangan daripada sudut sosial pula, kita lihat di Damsyik ni iaitu di ilmu pengetahuan, di mana berpusat di kota Basrah. Dan antara ilmuwan-ilmuwan yang terkenal adalah seperti Khalil Ibn Ahmad, dari sudut bahasa dan fisiologi Arab. Sibawaihi iaitu Nahwu Arab. Nahwu ni grammar lah, grammar Arab. Kemudian Jarir, dari sudut kesusastraan. Bahasa Arab jadi bahasa rasmi dan wujudnya hospital seperti Hospital Khalifah Al-Walid Abdul Malik dan Khalifah Umar Abdul Aziz. Hospital Khalifah Umar Abdul Aziz untuk penyakit kusta. Kusta bahaya, dia tak ada ubat. Kusta tak ada ubat. Jadi ilmu ilmu penterjemahan, perkembangan ilmu di kerajaan Bani Umayyah, penterjemahan, kimia dan juga ilmu astronomi. Itu kerajaan Bani Umayyah. Kemudian kita lihat Abbasiyah. Abbasiyah, kemunculannya di akhir pemerintahan Bani Umayyah apabila berlaku perkara-perkara begini, iaitu mawali didiskriminasikan. Baik, apa itu mawali? Cikgu ada mentionkan itu. Apa itu mawali? Boleh letak dalam grup chat, apa itu mawali? Cuba letak, apa itu mawali? Boleh? Apa maksud mawali? Orang Islam yang bukan Arab. Yes, betul. Orang Islam yang bukan berketurunan Arab. Jadi kalau orang Melayu yang Islam, dia dipanggil mawali. Orang Cina yang Islam pun dipanggil mawali. Orang India yang Islam pun dipanggil mawali. Kerana apa? Kerana kita semua ni bukan berketurunan Arab. Itu mawali ya. Dan mawali telah menyertai gerakan Abbasiyah. Dan satu lagi sebab kenapa munculnya penentangan ini kerana Bani Umayyah telah mengabaikan ajaran Islam. Well, anyone, pada cikgu, anyone, sesiapa saja yang apabila dapat kuasa, harta, pengaruh, maknanya segala-galanya di dunia ini dalam tangan dia, of course, dia akan tergoda dengan pujukan dunia ini menyebabkan akan terabailah agama. Jadi sukar untuk mencari orang yang kaya, berpengaruh, dan juga terkenal, tetapi masih lagi berpegang kepada agama. Itu susah nak jumpa. Yang cikgu rasa kalau dalam sejarah seorang je lah kot. Iaitu siapa? Siapa tahu? Iaitu siapa? Iaitu Nabi Sulaiman. Ini adalah Nabi Sulaiman. Sebab Sulaiman tu, Raja Sulaiman, dia adalah raja. Nabi Sulaiman tu raja. Kemudian dia kaya. Dia menguasai manusia, jin dan binatang. Dia boleh cakap dengan binatang.
Boleh cakap dengan jin. Okay. Dia kaya. Tu. Dan dalam kitab Yahudi dipanggil King Solomon. Kalau kamu boleh cek King Solomon, dia memang betul lah kisah tu King Solomon. Kita panggil dia sebagai Nabi Sulaiman. Yes. Okay. Kita panggil Sulaiman, kita Sulaiman. Sulaiman lah. Okay. Syiah dan Khawarij juga menentang sistem warisan Bani Umayyah. Jadi wujudlah gerakan Abbasiyah yang menentang Umayyah tadi dan telah menyebabkan wujudnya kerajaan Abbasiyah. So kita lihat pembentukan dia iaitu bermula daripada Ali bin Abdullah ni. Okey, iaitu di mana Khurasan, di Kufah dan juga Humaimah. Okey, itu sebagai pusat operasi dia. Okey, manakala pemimpin-pemimpin ataupun panglima-panglima yang menyertainya adalah Abu Salamah dan Abu Muslim. Okey. Kemudian dibentuk juga pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur ini. Okey, pemerintahan telah berpindah dari Damsyik ke Baghdad. Jadi itu kita lihat daripada, perasan tak Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far ni memang nama yang terkenal, terutama sekali dalam Walt Disney. Ja'far, pernah dengar? Yang Aladdin tu. Yes, yang Aladdin tu kan, yang jahat tu kan. Selalu digambarkan tu Ja'far sebagai yang jahat lah. Padahal itu propaganda. Itu satu propaganda. Baik. Jadi kita lihat nama Abbasiyah ini sebenarnya datang daripada nama bapa saudara Nabi Muhammad iaitu Al-Abbas. Jadi Abbasiyah lah. Okay. Kemudian bagaimana kerajaan Abbasiyah berakhir apabila telah ditawan oleh tentera Mongol iaitu Genghis Khan. Telah menyerang dan menamatkan kerajaan Abbasiyah dulu lah. Okey, apakah sumbangan kerajaan Abbasiyah? Iaitu sumbangannya daripada sudut khalifah itu, iaitu khalifah yang terkenal Harun al-Rashid. Ingat nama Harun al-Rashid, ingatlah ilmu atau knowledge yang telah khalifah ini bentuk dan juga galakkan. Dan satu lagi khalifah ialah Al-Ma'mun. Okay. Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun ini kedua-duanya menjadikan Baghdad ni, iaitu Baghdad sekarang ni di Iraq, ya. Baghdad itu menjadi kota intelektual, maknanya kota untuk bijak pandai lah dan pengkajian. Okey, di sana karya-karya Yunani ataupun tamadun Greek, tamadun Yunani, okey, diterjemahkan, ditranslate. Kemudian sumbangannya terusnya iaitu Baitul Hikmah, iaitu penubuhan sebuah tempat untuk mengkaji dan menterjemah karya-karya lama dulu. Itu Baitul Hikmah. Kemudian berlaku kegiatan penulisan iaitu mencatat, mengumpul dan mengarang pelbagai jenis buku. Dan ada penglibatan pelbagai ulama dalam bidang penulisan seperti ulama dalam fiqh, tafsir dan juga sejarah. Dan antara imam terkenal ialah Ibnu Ishaq dan juga Abu Hanifah. Abu Hanafiyah. So di sini berlakulah waktu inilah pemisahan ilmu tafsir, ilmu sirah dan juga ilmu hadis. So dibezakan, dikategorikan. Bukan dibesarkan tapi dikategorikan. Dan kerajaan Abbasiyah juga melakukan penterjemahan iaitu translation ke bahasa Arab, iaitu dari bahan-bahan daripada bahasa Sanskrit, bahasa Suryani dan juga bahasa Yunani ditranslate kepada bahasa Arab. Dan ini bertujuan untuk memelihara warisan ilmu dan berlaku penyelidikan sarjana Islam diterjemah. Okey, dan ini merupakan berlakulah kebangkitan Eropah iaitu zaman Renaissance. Okey, kita tahu zaman Renaissance sebenarnya adalah zaman gelap, zaman zaman pencerahan atau zaman kita katakan kebangkitan Eropah. Bagaimana mereka bangkit? Mereka banyak menyelidiki buku-buku sarjana Islam daripada kerajaan Abbasiyah. Jadi daripada situ mereka mendapat ilmu dan mereka bangun menjadi satu empire yang besar iaitu di Eropah. Okey, itu zaman Renaissance. Baik. So itu kerajaan Abbasiyah.
Turki Utsmaniyah. Seperti mana yang kita lihat dalam video pada peringkat awal tadi, iaitu Ottoman tadi. Kerajaan Turki 888 Utsmaniyah. Magnificent Street yang tu lah yang ada Turki Utsmaniyah tu. Yang ada Yeah. Sultan Sulaiman tu. Yang Ah, kita tak cerita tu. tapi kita tak boleh nak tengok lama-lama sebab terlalu banyak fakta. Kita tengok sikit nanti. Okay. Kita sambungan dia sana. Yes, betul. Dia antara daripada Sulaiman dia ada satu gisi tu, Castle dia. Yes. Okey lah. Kamu banyak menonton ke banyak membaca? Kalau yang Century saya tengok kat Suria. Ada. Ada siapa suka tengok. So nampak gayanya okay. Ada juga pelajar-pelajar yang berminat dengan sejarah. Alhamdulillah. So okay, tingkatkanlah minat kamu tentang sejarah. Baik. Kita lihat kerajaan Turki Utsmaniyah. Okay, bagaimana munculnya kerajaan Turki Utsmaniyah apabila berlaku kelemahan kerajaan Bani Abbasiyah. So, bila berlaku kelemahan-kelemahan kerajaan Bani Abbasiyah, kita tahu kelemahannya antaranya seperti pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah mula tergoda dengan wang, kemudian kekayaan dan juga pengaruh kuasa perempuan macam-macam. So, itu menyebabkan Bani Abbasiyah lemah. Lalu muncullah kerajaan, iaitu kerajaan Saljuk. Okay, Saljuk yang baru ni. Dan Anatolia, okay, satu tempat di kawasan Turki itu telah membentuk kerajaan Turki Utsmaniyah. Okay, kerajaan Turki Utsmaniyah. Dan pengasasnya adalah Uthman bin Ertugrul. Okay, ingat nama tu ya. Sekejap. Kejap cikgu kena ambil gambar ni. Bahan bukti. Al-maklum dah. Kan, bila isteri tanya, ada kelas ke? Inilah buktinya. Isi tak ada. Isi cikgu pergi Penang. Dah 3 hari dah duduk sorang-sorang. Kan? Kalau korang agak-agak ada masalah lebih, jemputlah cikgu. Baik. Tak gurau-gurau. Okey, baik. Pengasasnya adalah Uthman bin Ertugrul dan juga beliau telah menumpaskan Byzantine. Dan kemudian penyatuan Ghazi dan pemimpin masyarakat Byzantine di bawah Uthman bin Ertugrul ini telah menyebabkan munculnya kerajaan Turki Utsmaniyah. Okay. Jadi di situ kita lihat kelebihan mereka lah, yang mana berjaya untuk berjaya membentuk kerajaan Turki Utsmaniyah. Baik. Perluasan empayar ini bermula di sekitar Anatolia, dan Bursa dijadikan ibu negeri. Orhan yang pertama, anak kepada Uthman itu, telah meluaskan jajahan di Marmara dan juga Ankara. Kemudian kita ada luasan empayar iaitu di bawah pemerintahan Murad yang pertama dan juga Bayezid. Itu sultan-sultan yang memerintah kerajaan Turki Utsmaniyah. Dan kemudian menguasai jajahan seperti Bulgaria, Sofia, Albania dan juga Kosovo. So Kosovo di Serbia sana. So ini bermulalah perluasan kuasa yang besar dan diteruskan dengan Mehmed yang kedua, iaitu dan beliau telah menawan Istanbul. Hai sayang. Baik. Baik, Mehmed kedua juga dikenali sebenarnya sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab beliau telah menawan Istanbul. So kita lihat di sini perluasan empayar yang berlaku iaitu ia merosot pada awal abad ke-20. Apabila pemimpin-pemimpin kerajaan Turki Utsmaniyah ini menjadi lemah, seperti biasalah kelemahan kerajaan-kerajaan Turki, Utsmaniyah, Abbasiyah dan juga Umayyah ni sama, iaitu akibat daripada kelemahan pemimpin itu sendiri, yang mana sudah leka lalai akibat dipengaruhi oleh kekayaan, kemudian kuasa dan juga pengaruh menyebabkan mereka lalai. Sebab itu mereka kerajaan-kerajaan ini merosot. Jadi
Love you. Bye. Di kelas lah. Bye. Kenapa? Bye. Miss you tu. Tunggu tunggu orang datang. Okay, bye. Dah ada kelas ni. Bye. Bye. Alright. Video call lagi. Hai, pening orang buat. Alright. Okay, kita teruskan. Merosot pada awal abad ke-20 kerajaan Turki Uthmaniyah ni kerana pemimpinnya yang lemah, kemudian keruntuhan sistem cukai dan juga pemberontakan. Guys, flex tu apa? Cikgu tak tahu, sila tak tahu. Flex tu apa? Fleksibel ke? Flex tu apa? Dan saya Amin kata cikgu flex. Flex tu apa? Like show off. Ha? Macam show off. Macam kan cikgu tengok on like American movies kan ada karakter lelaki atau perempuan tu dia akan macam show off their muscles or whatever. Oh, macam Okay. dia tunjuk bicep dia orang. Yeah, something like that lah. Bicep pasal yang kau jangan ada sadar lah. So itu dipanggil flex. Yeah, Generally, generally. dia sadar. And then Flex tu bukan menunjuk ke? Oh, flex tu menunjuk lah. Yeah, but in a more like macam show off way, not like pridely, not just setakat gitu-gitu. Oh. Okay. Daripada mana pula datang flex? So bukan perkataan sebenarnya show off ke? Yeah, generally. Sebab show off dua perkataan. Flex satu perkataan. Dia macam dia datang daripada bila orang macam bodybuilder dia nak Okay. flex dia muscles kan. Oh. So macam tu. Tapi gaming pun boleh flex. Macam flex dia punya skill ke apa ke. Flex skill. Please lah korang ni kan. Guna sangat banyak perkataan urban ni pening cikgu. Okay. Urban sangat perkataan korang ni. Hey. Flex. I thought flex sweet lah, flexible. So macam asal flex? Ke cikgu yang tak follow up korang punya, tak update korang punya zaman ke ataupun cikgu yang outdated? Itulah. So so adakah cikgu pun sebenarnya boleh dimasukkan dalam museum ke? Melampau betul kalau cikgu kena masuk museum. Kan? Okay. Baik. Kimi nak pergi mana ni? Dalam kereta nak pergi mana Kimi? Kan? Kimi nak pergi mana? Nampak. Kimi nak pergi mana? Cikgu. Sejarah on the go. Saya guna phone adik saya. Oh. So ni kamu ni sejarah on the go ni macam saya ambil Ibrahim kata. Betul, saya sejarah on the go nak pergi makan. Lah tengok kau sebut makan lah, ramai nanti nak join nanti. Okay. Yeah, bye. Suara adik dia semua berduyun-duyun nak join. Okay. Kita sambung. Okay, kita sambung. Alright. Kita lihat, okay, sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay, kita lihat sumbangan dia. Dulu, okay, berdasarkan video yang kita dah lihat mula-mula tadi. Okay, dulu satu bandar itu dipanggil Konstantinopel, sekarang telah ditukar menjadi Istanbul. Okay, dan Istanbul menjadi pusat pentadbiran dunia Islam. Dan Sultan Selim yang pertama, okay, dianggap pelindung umat Islam seluruh dunia selepas kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah ya. Jadi di situ kita lihat Sultan Sulaiman, okay, telah mewujudkan satu undang-undang dipanggil Kanun Sulaiman, okay, satu perundangan yang melindungi nyawa, harta dan kehormatan individu. Kemudian diwujudkan sistem jawatan seperti Qadi dan Mufti. Okay. Dari sudut ekonomi, Istanbul adalah kota perdagangan, iaitu kota di mana pertemuan perdagangan timur dan barat antara dunia Islam dan bukan Islam. Okay. Kemudian berlakulah mobiliti sosial, iaitu pergerakan, kita kata pergerakan masyarakat, di mana mobiliti sosial ini telah menggalakkan kecemerlangan, di mana tidak lagi mementingkan keturunan tetapi menggalakkan kecemerlangan individu. Dan itu dihargai ya, di
Kerajaan Turki Uthmaniyah. Daripada sudut sistem pendidikan, ada madrasah, ada sekolah pendidikan akademik, kemudian sekolah sastra, maktab tentera dan juga kolej perubatan. Dan pada zaman inilah juga telah bermulanya penulisan ensiklopedia, ada perpustakaan dan seni bina yang terbaik iaitu Masjid Sultan Ahmad iaitu Masjid Biru di Istanbul. Cikgu rasa nanti satu hari nanti cikgu pun nak pergi jugalah Istanbul ya. Seronok ya. Baik. Kemudian berlakulah penyebaran Islam ke Eropah. Okey, di mana kita lihat penyebaran Islam di Eropah ada 4 faktor. Okey, berapa faktor? Ada 4. Okey, faktor yang pertama di sini iaitu bagaimana Islam telah tersebar ke Eropah, iaitu pertama kerana kekuatan tentera Islam. Yang kedua kerana politik di Eropah sendiri yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga tentang dasar pemerintahan Islam. Okey, dan yang keempat peranan penghijrah Turki dan pendakwah Islam. So kita lihat satu-satu. Okey. Daripada sudut kekuatan tentera Islam, okey, pegangan akidah, maknanya pegangan iman, kepercayaan dan akhlak, maknanya tingkah laku yang baik. Okey, dan kukuh, dan ini menjadi asas kekuatan kerajaan Islam. Dan ada juga semangat Ghazi pada zaman Bani Umayyah, okey, yang telah menyebabkan perluasan kuasa dan juga perluasan penyebaran Islam di kawasan Eropah. Dan ini telah membentuk semangat pengorbanan, maknanya semangat berani berkorban dan berjaya meluaskan kuasa sampailah ke Eropah. So kesimpulannya, kalau katakan kamu nak berjaya, kamu kena berkorban. Kalau tak sanggup berkorban, maknanya kamu tak sangguplah untuk berjaya. Okey, baik. Sistem ketenteraan Bani Umayyah. Okey, kerana ada senjata moden. Kemudian kekuatan Janissary Uthmaniyah. Okey, tadi masa dalam video mula-mula tadi tu, Janissary itu sebenarnya dikatakan sebagai itulah menjadi inspired. Tentera elit dia. Assassin's Creed. Dalam Assassin's Creed dia ada tentera Janissary kita orang. So itu inspired by Janissary Masa dia perang kat Windsor, Janissary pun ada. Yes. Okay. Dia bukan tentera upahan tapi dia sebenarnya adalah bodyguard kepada Sultan pada asalnya. Okay. Tentera-tentera elit yang untuk ditugaskan untuk melindungi Sultan. Tentera elit lah. Kemudian zaman Sultan Sulaiman Al-Kanuni, okay, bertambahnya kekuatan armada laut, iaitu kekuatan tentera laut. Itu pada zaman Sulaiman Al-Kanuni. Selalu soalan daripada sini selalu ditanya tentang Janissary, okey, begitu juga tentang asas kekuatan kerajaan Islam lah, iaitu akidah dan akhlak. Janissary itu selalu keluar dalam soalan objektif. Ya. Baik. Kemudian ada Rashid pun berjalan juga. Ke mana pula korang ni? Tak apa. Next week cikgu akan buat kelas sambil berjalan-jalan. Lantak korang. Tak apa cikgu. Cikgu tengah terbang sekarang ke? Tak, sebab next week memang cikgu akan insyaAllah. Kalau tak faham cikgu akan pergi ke Penang. So kat di Penang tu nanti cikgu buat kelas jugalah. Okay. Biasanya, soalan berkaitan Janissary ni biasanya soalan berkaitan apa itu Janissary dan apakah tugas Janissary. Okay. Apakah tugas Janissary. Okay. Itu kena ingat. Baik, kemudian faktor penyebaran Islam kerana politik yang tidak stabil di Eropah, di mana berlaku banyak peperangan di kawasan Eropah menyebabkan Islam mudah untuk luaskan kuasa. Kemudian pemerintahan Maharaja John yang ke-6 ni, dan juga bantuan Orhan iaitu anak kepada Sultan Selim tadi, menuntut takhta kerajaan Byzantine. Jadi ini menyebabkan kawasan-kawasan di timur Eropah telah jatuh ke tangan Turki Uthmaniyah. Begitu juga ini telah memberi peluang kepada kejatuhan Byzantine ni lah. Kemudian keruntuhan institusi gereja di mana ramai penganut Kristian telah memeluk agama Islam.
Okay, pada waktu itu. Dan juga kita tahu bahawa waktu itu juga berlaku pergolakan agama Kristian di mana pada waktu itu Kristian telah bergolak menjadi kepada dua, iaitu agama iaitu yang bermazhab Katolik dan juga Protestan. So di sini menyebabkan berlaku banyak percanggahan, maka mereka keluar dan memeluk agama Islam lah. Itu runtuhnya institusi gereja lah. Okay. Baik. Kemudian dasar pemerintahan Islam sendiri di mana ini juga faktor tersebarnya Islam, iaitu dasar diplomasi, iaitu dasar yang bertolak ansur dengan kerajaan. Kemudian kerajaan dengan kerajaan. Kemudian dasar toleransi, iaitu tidak mencampuri kedudukan, perundangan dan harta gereja ortodok. Maknanya, diorang boleh bertolerate ataupun bertolak ansur dengan orang bukan Islam dan juga segala yang berkaitan bukan Islam, mereka tidak mencampurinya. So itu dasar toleransi. Kemudian dasar berasaskan kecemerlangan, iaitu merit, dan juga dasar sosial, iaitu mereka telah membina sekolah, rumah sakit di jajahan Eropah. Itu faktor penyebaran Islam ke Eropah kerana dasar pemerintahannya. Dan yang terakhir iaitu peranan penghijrah Turki dan juga pendakwah Islam menyebabkan Islam tersebar ke Eropah, di mana penghijrahan ramai pendakwah dan penghijrah Turki ke Balkan. Terutama sekali Thrace, utara Bulgaria dan juga Albania. Dan juga keadaan itu telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Sebab Kristian dengan Islam sebenarnya hampir sama. Hampir Tapi dia sama. punya ideologi yang lain. Ya, ideologi asas akidah berbeza. Tapi I pernah tengok kalau orang Kristi anggap orang Islam ni kasar. Tapi kita anggap orang Kristi ni macam kasar juga. Dianggap orang Islam ini kasar kerana Islam bermula di Arab. Dan masyarakat Arab itu sendiri sebenarnya kasar. Maaf kalau ada orang-orang yang keturunan Arab kat sini, tapi orang Arab memang dikenali dengan kasar, iaitu mereka tak ada nak sopan santun. Even sampai sekarang pun kalau kamu pergi ke Kaabah, ke Mekah, kamu nak menunaikan katakan kamu nak bertawaf, kamu akan simply, orang Malaysia ni akan simply kena tolak dan simply dan no excuse apa semua. Sebab mereka memang kasar. Tak pernah dengar ada cikgu-cikgu atau orang tua saya kenal dia orang pergi umrah. Yeah. So Arab dia kurang adab. Dia kurang adab sikit. Wajar sikit Arab ni. I think really it's not really kurang adab because if you wanted to say untuk orang yang memang dah dibesarkan macam tu, kalau nak kata dia orang kurang adab, dia bukan kurang adab, dia memang dah cara hidup. Dia memang keturunan dia memang macam tu. Di mana mereka tak ada orang kata excuse me, kemudian tumpang lalu. Dia tak macam Melayu. Melayu dia daripada kecil memang dah diajar nak tu tumpang lalu, kena ada adab dia apa semua. Arab memang dia tak ada budaya tu. Dia tidak ada. Tapi dia bukanlah kurang beradab, tapi memang keturunan dia macam tu lah. Jadi macam kita tak boleh kata apa. Dia tak boleh nak boleh kata apa tentang perkara itu. Contoh kalau macam kamu pergi ke India. Kalau pergi ke negara India sama juga. Dia orang suka meludah mata-mata. Meludah mata-mata. So kamu bagi dia orang tu normal. Bagi tu macam apa ni dia. So itu budaya dia orang yang kita kata kita tak boleh nak paksa dia orang, kau tak boleh lah buat macam ni kan. Ataupun kita cakap dengan adab, kau ni kurang adab lah. Arab sini kata, apa adab? Tak tahu. Sebab dia orang tak amalkan benda tu. So itu perbezaan. Tetapi jangan marah, kita mesti menghormati perbezaan tu. Hormat perbezaan. Baik. Itu berkaitan dengan keturunan Arab lah. Baik. Kita lihat bagaimana pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Bagaimana bertembungnya tamadun ini. Kita lihat di manakah pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain ni, di mana? So kalau kita lihat di mana, iaitu pertembungan dengan tamadun Yunani dan Rom apabila di bawah pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, terutama sekali Khalifah Umar.
So bertembunglah tamadun Islam dengan tamadun lain iaitu tamadun Yunani dan Rom. Kemudian bertembung juga dengan tamadun Parsi apabila berlaku perluasan kuasa ke Baghdad, dan berlaku juga pertembungan dengan tamadun Eropah apabila Bani Umayyah menakluk Afrika Utara, iaitu Afrika Utara sekarang ini adalah kawasan Mesir. Okey, Mesir dan juga Spanyol. Jadi itu telah menyebabkan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah. Kemudian pertembungan tamadun Islam juga, kalau kita lihat apakah cara pertembungan tamadun itu. Cara pertembungan adalah daripada sudut cara perdagangan, cara diplomatik, cara penaklukan, cara kebudayaan dan cara intelektual. Di mana kalau kita lihat cara perdagangan, iaitu memang tamadun Islam berdagang daripada Teluk Parsi. Teluk Parsi tu di Iraq, Iran tu, sampailah ke China. Dan mereka menggunakan laluan yang sama. Dipanggil laluan apa? Jalan apa? Dipanggil jalan apa? Jalan perdagangan darat tu. Yang berdagang sampai ke China. Mereka menggunakan jalan sutra. Yes, betul Ahmad Akidin. Menggunakan jalan sutra. Itu jalan perdagangan sampai ke China. Kemudian dari sudut diplomatik, Bani Umayyah. Farhan. Farhan, kalau ada apa-apa pasal kertas tiga tu nanti bagi tahu cikgu mesej cikgu. Ya. Baik. Bani Umayyah menghantar peneroka ke utara Selat Gibraltar iaitu di selatan Spanyol. Itu untuk hubungan diplomatik. Kemudian dari sudut penaklukan, berlaku ekspedisi tentera Islam menakluk Iran, Iraq, Mesir dan Afrika. So itu penaklukan, penjajahan. Kemudian berlaku juga pertembungan dengan cara kebudayaan di mana kemasukan Islam ke Spanyol telah membawa budaya-budaya Islam ke negara Spanyol itu sendiri. Kemudian dari sudut intelektual kita lihat ilmuwan Islam telah mendalami ilmu tamadun Eropah. Jadi di sini dari sudut keilmuannya lah. Jadi ini ada lebih kurang berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ini cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Kita teruskan lagi dengan kesan agama di mana kita nak lihat kesan-kesan pertembungan tu. Kesan agama mengubah akidah penduduk. Maknanya penduduk yang bertembung dengan tamadun Islam itu menyebabkan penduduk itu mengubah akidahnya kepada kepercayaan kepada Allah lah. Kemudian kesan perluasan kawasan di mana lahirlah pelbagai kerajaan Islam seperti kerajaan Delhi ataupun Mughal di India. Begitu juga kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah telah meluaskan kuasa. Dan dari sudut kesan ekonomi, kita lihat keselamatan laluan pedagang dikawal. Di mana kalau kita lihat kawasan Eropah, terutama sekali Laut Mediterranean tu, dan juga kawasan terusan Suez apa semua tu telah menjadi selamat di bawah lindungan kerajaan Islam. Itu kesan ekonomi. Kemudian kesan sosial, urbanisasi, iaitu berlaku perbandaran dan berlaku kemajuan di kawasan-kawasan bandar. Kemudian ada organisasi sosial di mana undang-undangnya yang lebih adil dan saksama. Dari sudut pendidikan, berlakulah pengajaran dari sudut pendidikan agama, sains, teknologi, sejarah dan matematik. Kemudian adanya kesan sosial seperti tata tertib. Ada dia punya akhlak, cara berpakaian, cara berfikir, cara bertutur. Saksama tu sebenarnya adalah adil. Sama dengan adil, yes. Sebab itu selalu digandingkan adil dan saksama. Adil dan saksama. Baik. So itu pengembaraan. Kesan sosial iaitu berlaku pengembaraan iaitu Ibnu Battuta dan juga Al-Maskudi. Jadi Ibnu Battuta kita tahu dia ahli pengembara yang dicatatkan semua apa yang dijumpai dalam pengembaraan, dan dia pernah sampai ke Indonesia.
Daripada situ dia catatkan apa yang dia nampak di Indonesia, di Singapura, dia pernah sampai. Kemudian dari sudut ilmu pengetahuan, kalau kita lihat, munculnya, kalau kita lihat keadaan di mana cendekiawan Islam, iaitu bijak pandai Islam ini dan bukan Islam telah bertukar-tukar pendapat. Dan ilmuwan Islam telah menterjemah karya-karya Yunani, matematik dan astronomi, telah diwujudkan oleh Al-Khawarizmi dan juga Al-Batani. Dari sudut seni bina sumbangannya, iaitu Masjid Cordoba dan juga Istana Alhambra. Kemudian kesusastraan, Omar Khayyam dan juga Jalaluddin, dan ilmu perubatan Zakaria Ar-Razi, serta ilmu mantik dan falsafah seperti Ibn Sina dan juga Ibn Rushd. So itu sumbangan tamadun Islam dan kesannya terhadap dunia apabila bertemu dengan tamadun lain. So secara kesimpulannya itulah yang berkaitan dengan bab 6 ini. Dan terus terang cikgu cakap, sekiranya soalan esei, sekiranya soalan esei keluar daripada bab 6, cikgu akan lihat daripada mana ianya keluar. Kalau soalan esei itu keluar daripada Khulafa Ar-Rasyidin, yes, cikgu akan buat. Honestly. Tapi kalau keluar daripada sudut Bani Abbasiyah ataupun Turki Utsmaniyah, mungkin cikgu tak jawab. Kerana apa? Kerana dia terlalu deep dan banyak. Jadi dia kalau keluar dalam soalan esei lah. Kalau keluar dalam soalan esei. So kita ada pilihan. Kebiasaannya ianya salah satu yang kerap keluar sebenarnya adalah Khulafa Ar-Rasyidin dan juga pertembungan ni lah. Kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. Tapi kalau dia keluar yang ini pun cikgu takkan jawab. Melainkan kalau keluar yang Khulafa Ar-Rasyidin, cikgu akan jawab. Kerana apa? Kerana bila kita exam, biasalah exam kita akan cari cara yang paling mudah untuk dapat markah. Betul? Jadi kalau soalan esei biasanya diberikan 7 soalan. Kamu kena jawab 3. Kena jawab 3. 7 soalan esei, kena jawab 3. So cikgu akan pilih mana yang mudah. Mana yang mudah, mana yang kita ingat, mana yang kita rasa memang banyak poin yang kita masih ingat dan kita tahu cara nak menjawab, itu yang kita pilih. So kalau katakan satu soalan tu keluar daripada bab ni, dan kalau keluar tentang Khulafa Ar-Rasyidin, yes, cikgu ambil. Tapi kalau keluar tentang Abbasiyah ke, Turki Utsmaniyah ke, skip. Pergi cari soalan lain. That's reality lah. Reality. Baik. Kamu pernah menjawab soalan-soalan daripada bab ni tak? Soalan esei bab ni. Pernah jawab? Not really. Dia last choice lah. Kalau betul-betul dah tak ada soalan nak jawab, mungkin kamu jawab juga soalan ni lah. Mungkin. Mungkin kamu akan jawab soalan ini. So, itu sedikit berkaitan peta minda tamadun kerajaan-kerajaan Islam ni. Ada soalan berkaitan dengan bab ni? Nak tanya apa-apa? Kan? So difahamkan bahawa semua akan exam pada bulan 8. Semua pelajar dalam ni akan exam pada bulan 8, betul atau tidak?